Apa khabar semua? Anda perasan tak? Dalam cerita Mission Impossible yang terbaru, ada satu kereta yang sangat comel Tom Cruise bawa, iaitu Fiat 500. Power gila kereta ni dalam movie tu. Kereta tu warna kuning dan diorang dah ubah jadi EV yang sangat ganas sampai boleh drift kau-kau punya. Padahal nama Fiat 500 tu maknanya cc engine dia dalam 500cc saja. Memang slow patutnya kereta ni. Jadi dalam video ni kita akan tengok apa sebenarnya Fiat 500 ni dan macam mana dia boleh jadi sangat legend sampai dapat masuk Mission Impossible. Okey, jom kita tengok. Jadi scene Fiat 500 dalam cerita Mission Impossible ni memang Tom Cruise sendiri drive kereta ni untuk dapatkan shot-shot tu dan bukan stunt driver yang drive. Jadi segala drift lah, langgar-langgar sana sini memang dia buat sendiri. Dan paling best tu, masa dia drive, tangan kiri dia bergari dengan heroin. Kereta tu pula left hand drive. Anda boleh bayangkan tak macam mana susah nak drive dengan tangan bergari dengan passenger sebelah. Scene tu pula diorang shoot dekat Rome, Itali, dan Fiat 500 ni dia sangat legend dekat Itali, sama macam Mini Cooper tu legend dekat UK. Confirm orang Itali happy gila dengan movie ni. Jadi walaupun Fiat 500 sekarang ni dah lagi laju, kereta yang diorang guna dalam movie ni adalah Fiat 500 yang klasik, yang dulu-dulu punya. Asalnya dulu bila lepas World War II, time-time ni negara kita baru merdeka. Waktu ni negara-negara macam Itali ni baru nak membangun balik. Dan Fiat waktu tu tahun 1957 diorang buat Fiat 500 ni untuk serve bidang pengangkutan dekat Itali. Nama lain bagi Fiat 500 ni adalah Cinquecento. Cinquecento ni maknanya 500 lah. Masa tu kereta memang tak banyak, jalan pun tak betul lagi, tapi orang tetap nak kena bergerak. Jadi Fiat pun buat satu kereta yang kecil dan agak reliable untuk orang private macam kita ni bergerak untuk bawa family, dan pada masa yang sama mesti mampu milik. Waktu tu orang tak fikir lagi lah pasal safety lah, fuel efficiency lah dan macam-macam lagi. Jadi lahirlah Fiat 500 first generation ni. Kereta ni, enjin dia kalau anda nak tahu duduk dekat belakang dan kereta ni ada 2 pintu saja. Enjin pula berkapasiti 479cc. Kira dekat lah dengan nama dia Fiat 500 tu. Dan yang lawaknya, enjin dia ni ada 2 silinder je. Mana nak jumpa kereta sekarang 2 silinder kan? Antara satu ciri yang pelik yang ada dekat Fiat 500 ni adalah pintu dia tu, hinge dia ke belakang. Kalau kereta kita sekarang hinge dekat depan kan? Jadi orang panggil pintu jenis macam ni sebagai suicide door. Jadi dia unik sikit lah. Dan bumbung dia pula dibuat dari fabrik je, yang mana kalau waktu cuaca cantik dia orang boleh roll je untuk enjoy cuaca pada hari tu. Dan bila Fiat 500 ni launch je, serta-merta dia jadi hit. Memang laku gila. Yelah, kereta ni memang comel, lagi kecil dari Pro 2 Kelisa. Saiz dia lebih kurang Mini Cooper yang dulu-dulu. Mini Cooper sekarang pun dah besar gajah kan? Cuma macam yang saya sebut tadi, generasi awal Fiat 500 ni memang safety dia ke laut lah. Tapi mungkin diorang tak kisah sebab tak laju mana pun kereta ni. Dan bila dah jadi hit, maka Fiat pun keluarkan banyak lagi varian Cinquecento ni. Contohnya ada varian F yang lebih sporty, lepas tu ada varian L untuk lebih luxury, ada juga varian R, dan lepas tu ada juga yang dia panjangkan belakang tu dah jadi macam van yang comel. Pendek kata memang banyak varian. Sebab kereta ni best. Dia ubah macam mana pun kita tetap tahu yang kereta ni adalah Fiat 500. Dan disebabkan dia sangat laku, kereta ni dah jadi macam ikon lah dekat Itali sana. Orang sangat suka sebab dia murah, praktikal dan comel gila. Tapi lebih kurang 20 tahun selepas pelancaran Fiat 500 yang original, production kereta ni akhirnya diberhentikan sebab Fiat keluarkan model lain pula. Cuba anda teka, selepas dalam 18 tahun ni, berapa banyak unit yang terjual? Jawapannya 4 juta unit. Sebagai pembandingan, Pro 2 Myvi yang sangat banyak dekat negara kita ni kan, baru dalam 1.5 juta unit je dijual sejak pertama kali dilancarkan 18 tahun yang dulu. Jadi anda bayangkan, tahun 70-an dah ada 4 juta unit Cinquecento ni dekat atas jalan-jalan Itali. Memang legend. Tapi selepas sekian lama Fiat 500 ni menyepi sebab production dah stop, tiba-tiba je pada tahun 2007 Fiat revive balik kereta ni sempena 50 tahun anniversary original model diorang.
Cuma bila buat kereta zaman sekarang ni memang cc dia bukan lagi 500cc lah. Walaupun nama dia Fiat 500. Jadi untuk kereta yang baru ni, capacity engine tu dah dinaikkan kepada 1300cc dan power pun memang match lah dengan kegunaan kereta-kereta sekarang. Tak adalah underpowered. Kereta pun dah jadi lebih besar dan selesa dan ciri-ciri keselamatan pun dah hebat lah. Dari segi rupa pula ada nampak perubahan, tapi DNA asal Fiat 500 tu masih ada lagi. Dan nampak gayanya kereta ni masih lagi mendapat sambutan dekat Itali sana dengan kata sama hebat macam Fiat 500 yang original dulu. Cuma jualan tu takkan jadi sebanyak yang dulu lah, sebab dah banyak option lain dan harga dia pun bukan lagi antara yang paling mampu milik. Dan bila zaman dah makin moden, pada tahun 2020 diorang lancarkan model Fiat 500 yang totally guna elektrik. Kalau saiz yang kecil macam ni, lepas tu guna pun dalam bandar je, memang satu langkah yang tepat lah untuk buat EV ni. Dan dengan kata kereta ni laku juga. Pendek katalah, Fiat ni boleh buat apa saja dengan Cinquecento ni, tetap orang akan beli. Even dekat Malaysia ni pun ada orang pakai Fiat 500 ni. Banyaknya yang model Abbas. Abbas ni kiranya enjin dia lagi power lah dari Fiat 500 yang biasa. Dan disebabkan nak bawa masuk kereta ni mahal, dekat Malaysia orang terus beli model Abbas ni baru berbaloi bayar mahal kan. Tapi macam biasalah, tak ramai yang berani pakai sebab kalau rosak, dekat mana nak baiki enjin Fiat ni? Spare part pula boleh dapat, tapi nak kena rajin mencari dan rajin menunggu. Sebut pasal spare part ni, kalau anda ni seorang pemilik kereta, tak kira kereta apa pun, tapi anda tak tahu langsung pasal enjin kereta, benda ni boleh jadi satu benda yang bahaya. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah, asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero, di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk check voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Okey, jom kita sambung. Jadi dengan kuantiti Fiat 500 original dulu yang dah terjual, memang kereta ni ada satu tempat yang special di hati orang Itali. Model Fiat yang lain tak glamour sangat, tapi Fiat 500 ni sangat glamour dan memang dah banyak pun masuk dalam movie. Even animated film pun ada kereta ni. Jadi tak pelik sebenarnya macam mana dia boleh masuk movie Mission Impossible ni. Plus, scene tu dekat Itali. Confirm orang Itali tak sabar-sabar nak tengok movie ni. Kalau ikutkan, jarang Mission Impossible ni nak guna kereta lain. Sebab mostly kereta yang diorang guna adalah kereta BMW. Betul tak? Tak boleh lah saya cerita lebih-lebih pasal movie ni. Takut spoil nanti. Korang dah tengok ke belum? Sekali lagi, link untuk join kursus enjin Zero to Hero ada dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.